Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Sebelum berkisah lebih lanjut, ingin saya perkenalkan diri. Saya merupakan pencerita di dalam pantun ini. Dan nama saya Hishamuddin bin Hamdan. Pertama sekali, mari sama-sama kita saksikan pemantun pertama daripada kumpulan kami, yaitu Nur Nabilah binti Musa. Indah sungguh warna pelangi, tidak hilang hingga ke senja. Gelora sama diharungi, usaha sama yang bawa bahagia. Lagi ini bermaksud di mana kerjasamanya utuh di antara pihak pentadbiran, pengurusan, pihak bapa dan guru akan membuat hasil yang sungguh bermakna. Jika susah senang diharungi bersama tanpa menggulung jari di antara satu sama lain. Bulan berburu masuk ke peta, seluas alam galaksi terbentang. Tanpa buru, siapalah kita? Ibarat malam tanpa bintang. Okey, ini bermaksud di mana jika tak ada seorang guru yang ingin mencurahkan ilmu, siapalah kita pada masa ini? Okey, tanpa adanya organisasi yang cekal dan efisien untuk mentadbir, tiada guru yang berhembah dan bertanggungjawab untuk membimbing kita. Anak itik yang nak rendah, ayah lepasang penang-penang. Ilmu sedikit tidak akan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Okey, ini bermaksud di mana ilmu itu tidak akan berkurang, tapi ia akan bertambah di semasa. Okey, walaupun ilmu yang kita dapat itu cuma kecil nilainya, tapi yang bermakna besar dari hidup kita. Itu sebagai satu ilmu yang kita pelajari dengan sungguh mendalam. So, bila kita sungguh mendalam, saya akan bawa makna yang sungguh luas dan tidak terjangkau di akal. Anak ikan bermain di tepian, tempat si kancil berkejaran cuti. Kasih guru bermati-matian, sanggup berkorban masa jiwa dan raga. Ini bermaksud di mana seorang guru itu sanggup berkorban dan melakukan apa saja dalam memastikan setiap anak muridnya berjaya. Sebelum beralih kepada pemantun yang seterusnya, ingin saya nyatakan, pantun merupakan wadah yang paling berkesan bagi melestarikan budaya kita agar tidak luput ditelan dek zaman. Pemantun seterusnya merupakan seorang yang berkarisma dalam setiap perkara yang dilakukan. Mari sama-sama kita saksikan pantun daripada Muhammad Asad bin Zaini. Bagi nelayan mencari tenggiri, naik perahu ke laut dalam. Muhammad Asad nama diberi, saya ucapkan salam perkenalan. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Siapa dia? Pemimpin itu. Dialah orang yang memimpin kamu. Hijau menguning padi di sawah, tunduk berisi bagai nak rebah. Pendirian kukuh, tidak goyah menghadap cabaran, tidak gelabah. Pantun tadi memberi maksud di mana seorang pemimpin seharusnya memimpin ahli-ahlinya dalam mencapai objektif dan matlamat organisasi tersebut. Sifat kepimpinan ini penting di setiap sekolah kerana setiap sekolah mempunyai objektif dan matlamat tersendiri, seperti menjadikan pelajar-pelajarnya cemerlang dari segi akademik dan kurikulum serta menjadikan pelajar-pelajarnya berdisiplin. Seterusnya, apabila berlaku masalah atau sekolah menghadapi cabaran seperti penularan wabak COVID-19 ini, dengan sifat kepimpinan ini,
pihak sekolah dapat mengeluarkan keputusan yang terbaik dan tidak terburu-buru, lalu mengeluarkan SOP-SOP bagi mengurangkan penularan wabak tersebut dan dapat menyelamatkan pelajar-pelajar dari terkena dari jangkitan tersebut. Bukan hanya membantu pelajar, malah membantu negara dalam proses pemulihan wabak COVID-19 ini. Bukit Puteri nama diberi menyimpan sejarah sepanjang masa. Meraut seri menyulam tradisi tersimpul ikatan jalinan mesra. Pemantau seterusnya merupakan Sri Kandi yang bernama Siti Rashidah Adlin binti Syekh Ismail. Mari sama-sama kita saksikan. Masuk hutan mencari cendana, tersepak akal bahaya bakal berduri. Teman ingin mulakan cerita, Siti Rashidah Adlin nama diberi. Si Mimah cantik berbaju coklat, tersilap langkah jatuh ke pari. Membantu guru mencapai matlamat, itulah tugas penilaian student. Uraian yang pertama, fungsi penilaian yang paling utama adalah dengan memastikan para guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan kepada para pelajar. Hal ini bagi memastikan para pelajar dapat memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada negara. Bentuk kedua, darahnya panas, terbangnya tinggi, hidup di gunung, si buruk gelap. Cabaran penyelia ada berbagai demi pendidikan yang cemerlang. Uraiannya, dalam tugas menjadi seorang penyelia, semestinya mereka akan menghadapi pelbagai cabaran. Antaranya, apabila terdapat sesuatu perubahan dalam sistem pendidikan, mereka perlu faham dan memahami cara kerja yang perlu dilakukan. Seterusnya, memastikan para guru memahami perubahan yang telah dibuat. Hal ini bagi memastikan pelancaran pada proses pembelajaran dan pemudaharaan PDPC di sekolah-sekolah tidak. Dan terima kasih. Berlagu irama puteri berlima, putera pula tersenyum simpul. Saya hanya menyebutkan nama pemantun diharap betul. Dipersilakan pemantun seterusnya iaitu Muhammad Fanir bin Abdul Rahim. Organisasi dirangka penuh berstruktur dan menjadi sekolah berjaya. Pemimpin beribawa, kata bertutur, melambangkan contoh pemimpin berjaya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tutur kata dewi bahasa. Para guru menjadi perintis, melambangkan hidup budaya berbahasa. Berdasarkan pantun yang telah saya sebutkan sebentar tadi, ini memberi makna dan mengait rapat tentang hierarki sekolah. Hierarki sekolah merupakan salah satu organisasi di pelbagai sekolah-sekolah tak kira di mana jua berada, di dalam negara maupun di luar negara. Seperti yang kita ketahui sebelum ini, organisasi memainkan peranan yang penting untuk menjalankan pentadbiran sekolah, tidak kira sekolah apapun sekalipun, sekolah tadika, sekolah rendah maupun sekolah menengah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa sekolah ini merupakan salah satu pusat pendidikan di mana semua ibu bapa yang ada di muka bumi ini ingin melihat anak-anak dia berjaya dan menjadi orang yang berguna. Jadi, pusat pendidikan inilah merupakan salah satu pusat di mana mereka menghantar anak mereka ke sana. Di sini dapat kita lihat bahawa sekolah memainkan peranan yang penting untuk menjadikan insan-insan yang baru menjadi manusia yang berguna. Oleh itu, organisasi di semua sekolah yang berada di negara kita memainkan peranan yang penting dalam pelbagai aspek, tidak kira dari segi kewangan maupun pelbagai lagi cabang seperti peralatan sekolah, fasiliti dan juga segalanya. Pelbagai lagi cabang-cabang yang dapat kita huraikan, tetapi seperti anda tahu, itulah yang anda ketahui, itulah adalah salah satunya. Jadi sebagai kita untuk memerhati dan meyakini bahawa kita
mampu menolong mereka dengan cara prihatin, bekerjasama dengan mereka supaya mereka memudahkan urusan mereka menjadi seorang pemimpin dalam memimpin sekolah tersebut. So, daripada saya, terima kasih. Mencari delima di pekan keluaran, delima merah sedap rasanya. Berbaju kurung sungguhlah sopan, tapi sayang sudah berpunya. Pembantu seterusnya ialah Nur Husna binti Mazni Faizal. Tombak tanjak ditancapkan, bekas berburu menangkap haiwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Bersemangatlah wahai rakan-rakan. Hinggap burung di atas ranting, ranting dihinggap seekor helang. Kokurikulum dan kurikulum amatlah penting bagi melahirkan insan terbilang. Bukit Meraya yang dapat saya berikan berdasarkan pantun tersebut ialah sesibuk mana pun kita mencari ilmu, bekerja, mencari wang, tapi janganlah kita lupa untuk melakukan aktiviti yang memberikan kebaikan kepada tubuh kita dan kesihatan kita. Salam sembah para pejuang, lalu meredah lautan gelora. Yang tadi bunga, yang ini kumbang. Silalah abang pendengar suara. Pemantun seterusnya bernama Muhammad Akmal Zahran bin Muhammad Rizal. Bunga mawar tumbuh melata, burung merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pemula kata, saya sembah pemuka bicara. Nama diberi Muhammad Akmal, berbaju Melayu, berkain sampin. Hubungan komuniti, mari kita amal supaya muafakat sentiasa terjalin. Komuniti dan sekolah tidak terpisah, berkasih sayang menjalin rasa. Budi dan bakti jadilah jariah agar terdidik anak bangsa. Baiklah, bagi maksud rangkap pantun tadi adalah komuniti dan sekolah adalah satu jalinan yang sangat penting bagi melahirkan generasi yang terdidik, insan yang cemerlang pada masa yang akan datang. Jadi kerjasama antara komuniti iaitu ibu bapa, masyarakat dengan pihak sekolah, guru-guru dan juga murid-murid. Jadi kita perlulah sentiasa menjalankan hubungan yang erat. Pengakhiran hikayat terlepas sakti, jampi serapah dahulu kala. Serikan di akhir menyemai bakti, pantun di hulur kisah bermula. Dipersilakan Nurul Husna binti Zakaria, pemantun akhir kumpulan kami. Modal berniaga masih berbaki, ditambah untung sama dinikmati. Setiap organisasi ada hierarki, yang tinggi yang rendah saling menghormati. Pantun ini membawa maksud setiap organisasi pasti akan mempunyai hierarki mengikut pencapaian masing-masing. Tetapi tidak kira sama ada pencapaian tersebut tinggi atau rendah, sikap hormat menghormati perlu ada demi kemajuan sesebuah organisasi.